Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan 8.23 pagi, hari Khamis 9 April 2020. So hari ini kita mulakan dengan kelas Kimia tingkatan 5, Chemistry Form 5, Chapter 3, Redox. Okay, so kita sambung dengan rusting as a redox reaction. Okay, so sebelum ni kita dah belajar macam mana rusting tu berlaku ataupun pengaratan tu berlaku. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kesan logam lain apabila bersentuh dengan besi, macam mana pengaratan tu berlaku, sama ada dia berlaku ataupun tidak berlaku. So the effect of other metal on iron. Okay, so whether it's rusting or not rusting. Okay, whether it's they accelerate the rusting ataupun they prevent the rusting. Okay, so kita tengok dulu dekat skrin ni. Okay, so kita tahu kita ada electrochemical series. So electrochemical series ni, okay, kamu kena hafal. So saya anggap kamu dah hafal lah sebab kita dah belajar masa form 4, okay, dalam chapter 6 electrochemistry. So kita dah tahu kedudukan metal in electrochemical series. So di mana potassium di atas dan silver di paling bawah. So kalau kita tengok dalam electrochemical series ni, semakin kiri semakin more electropositive, semakin kanan less electropositive. Okay, so dari segi konsepnya, semakin electropositive metal tu semakin easier to corrode, semakin kurang electropositive semakin harder to corrode. Okay, so konsep dia, the more electropositive the metal, the easier for the metal to corrode or to ionize. Okay, saya nak tanya dekat chat, saya comparekan antara dua metal, kamu beritahu mana yang easier to ionize. Okay, kamu tengok. So antara magnesium dengan zinc, mana yang easier to ionize? Magnesium dengan zinc. Okay, very good. So magnesium is easier to ionize. Okay, very good. Kalau antara aluminium dengan tin, mana yang easier to ionize? Okay, very good. So, sebab kita tahu the position of the metal, so kita tahu mana yang akan lebih cepat ionize. Okay, very good. Very good. Thank you. Okay, next. Okay, so apa effect of metal ni dengan rusting? Okay, so kita tahu magnesium is above iron in electrochemical series. So kalau antara magnesium dengan iron, magnesium tu yang akan ionize. Okay, so bila dia ionize, so Mg produce Mg2 plus 2E, oxidation occur. So magnesium will release electron and ionize. Dan iron tak ionize. So bila iron tak ionize, iron is protected from rusting. Okay tak bahagian ni? So kalau magnesium tersentuh je iron tu tak akan ionize. Magnesium tu yang ionize. Tapi terbalik pula kalau iron tu touch by less electropositive metal seperti copper. So bila dia touch by a less electropositive metal, iron is above copper in electrochemical series, maksudnya dia adalah more electropositive. So iron yang akan release electron and rust. So Fe produce Fe2 plus 2E. So dia adalah oxidation. So iron lagilah nak donate electron. So lagilah cepat rusting occur. So bila iron tu touch by copper, iron tu
iron akan lebih mudah untuk ionize. So lagi dia cepat, dia accelerate kan rusting tu. Okey, konsep ni okey tak? Konsep ni? Okey, so kamu just kena ingat, the more electropositive metal akan ionize. Okey, and the less tu tak akan jadi ion, dia akan stay jadi metal sahaja. So maksudnya bila dia touched by the more electropositive metal, ion is protected. Tapi kalau dia touched by less electropositive metal, ion tu lagi senang rusty. Okey, so maksudnya bahayalah Okey, kita tengok eksperimen yang berkaitan dengan metal dengan metal yang touch dengan air ni. Okey. So kita tengok the effect of other metal on the rusting of iron. Okey, kita tengok. Kita tukar ni. Okey, the effect of other metals on rusting of iron. Kita tengok. So, kita tengok ni. Kita besarkan ni. Yeah, very good Kemi Kemi kata, cikgu kalau more electropositive metal, dia avoid rusting ke? Kalau iron tu dia touch other metal yang more electropositive, iron is protected. Kenapa iron tu plus tu? Okey, nanti saya terangkan pasal plus 2 plus 3 ni nanti saya terangkan. Okey. Okey, tadi kamu tanya ni. Okey, so untuk bermulanya pengaratan, kan kita belajar untuk mula pengaratan, start pengaratan dengan yang ni dengan ion ni menjadi ion tu ion. Ini start dia. Okey. Bila dia start ni barulah mula pengaratan. Dia bukannya terus Fe jadi Fe3+. Dia mula dengan Fe jadi Fe2+ dulu. Faham tak all? Dia start dengan tu dulu. Dia tak terus jadi 3+. 3+ tu bila dia Fe2+ jumpa dengan OH-. Okey, so maksudnya yang ini adalah kita anggap sebagai permulaan. Ini adalah permulaan pengaratan. Dia belum lagi berkarat tapi dia permulaan pengaratan. Okey. So kita tengok gambar ni, kita besarkan, masuk dalam Word sekejap. Okey. So kita besarkan sikit sini. Okey. Okey, ni adalah gambar eksperimen Kamu tengok betul. Okey. So, ini adalah gambar susunan radas apparatus setup untuk eksperimen the effect of other metals on rusting. So, kita tengok test tube yang pertama kita letak iron nail. Test tube yang kedua kita letak iron nail wrapped with magnesium. Maksudnya dia coil dengan magnesium. Okay. Yang third test tube ni, iron nail dia wrap dengan copper foil. Maksudnya kita gulung-gulung dengan copper. Okay. So, lepas tu kita tuangkan agar solution with some potassium hexacyanurate 3 dengan phenolphthalein solution. Okay. So, dia letak ni dulu. So, dia letak. Okay. So, kalau saya search di internet, saya search internet sekejap. Okay. The effect of other metal on rust. Okay, very good question Iman tanya. Kenapa kena pakai agar? Okay. Kalau kita nak tunggu rusting ni, kan? Kalau kita nak tunggu rusting ni, kita kena tunggu berhari-hari, betul tak? Lama kan?
So takkanlah kita nak tunggu dia untuk tahu rusting tu. Okey, kejap Saya tunjukkan apparatus setup ni. Agar tak cepatkan rusting. Dia agar tu kamu anggap dia macam nak pause. Kita nak tengok iron ni, warna dia tu. Kalau kita pakai air saja ataupun kita pakai solution, perubahan warna dalam solution tu kita tak nampak macam banyak ke sikit. Kita nak tengok berapa banyak atau sikitnya perubahan warna. Okey. Kita macam nak pause. Agar tu macam pause. Okey. Mana gambar yang lagi best? Gambar tak best Kita tengok kejap Dia kalau nak terangkan secara maya ni susah sikit. Kalau depan kamu saya boleh buat gaya ke apa ni lah. Susah sikit. Sekejap saya kena lukis jugalah. Okey. Okey, so ini adalah test tube Tapi test tube ni dia tak menepati ciri lah. Kemudian tu aja. Saya minta maaf. Okey. So kamu ini adalah test tube. Okey. Saya kena buat 3 test tube. Okey. Dengar tuan-tuan kita step dia. Kita letak dulu nail. Okey, kalau nail kamu buat macam ni pun dah cukup. Okey. Lepas tu tapi kat tiga-tiga ada nail kan? Okey. Okey. Lepas tu, yang pertama kita biarkan kosong, kita tak ada metal sebagai kontrol So ada tak rusting occur kalau tak ada apa-apa. Okey. So yang kedua kita coilkan dengan magnesium kan. Kita coilkan dengan magnesium. Okey. Yang ketiga kita coilkan dengan copper. Kamu lukis lawa lah. Saya boleh lukis tak lawa sangat. Okey. So semua ni adalah iron nail. Okey. Yang ni pula iron nail with coil with magnesium. Okey. Sorry saya pagi-pagi ni tak efektif lah. Okey. Kenapa ni? Allahu Akbar. Nak buat ke bawah tak boleh. Okey. Yang ni pula iron nail coil with. Okey. Saya nak ingatkan ni Saya nak ingat ni. Kalau kamu buat eksperimen ni ataupun kamu buat diagram ke apa, okey, kamu kena pastikan tulis iron nail. Kamu tak boleh tulis nail sahaja. Kalau nail sahaja salah sebab ada banyak jenis nail So pastikan perkataan iron tu ada. Sebab ramai yang tinggalkan perkataan iron. Okey, so kita tengok iron yang nail pertama. Lepas yang kedua, iron nail coil with magnesium, iron nail coil with copper.
So kita tuang dalam ni ada agar solution. Kita panas hot agar solution dulu sebab kalau dia tak panas dia tak cair. So hot agar solution. Lepas tu letak phenolphthalein dengan hexacyanophrate 3. Okey. Apa tujuan hexacyanophrate 3? Dia letak 3 benda, agar solution. To indicate apa? To indicate apa? Betul to indicate presence of iron 2 ion Fe2 plus ion. So hex. Ini kena tulis betul-betul kena eja betul tau. Potassium hexacyanophrate double R. Ramai yang salah eja sini. Okey, dan dia adalah 3 hexacyanophrate 3. Okey, dan lagi satu kita letak phenolphthalein pun kena eja betul-betul. Okey So ada 3 benda kita letak. Okey. So warna dia colourless lagi. Okey. So kita biarkan dia selama beberapa jam Okey. Kita tak kata dia berkarat. Okey, kita kata Fe2 plus akan produced. Bila Fe2 plus produce, maksudnya pengaratan akan bermula. Okey, tak apa. Umairah, okey. Okey, so bila kita tunggu beberapa selama beberapa jam, didapati, saya gantikan ini. Didapati yang iron nail ni dia ada sikit warna biru. Okey. Yang ni langsung tak ada warna biru, yang ni banyak warna biru dia keluar. Okey. So kenapa kita pakai agar solution? Sebab kita nak tengok berapa banyak warna biru ni. Allah. Faham tak? Faham tak kenapa kena pakai agar solution? Kita kena pakai agar. So agar tu akan macam nampakkan berapa banyak warna biru ni. Kalau lah pakai solution saja, pakai water saja, so nanti kita tak nampak kepekatan warna biru tu. So bila kita pakai agar, so warna biru ni dia akan stop. Dia akan macam makin lama makin bertambah. So okay, very good Camelia. Warna biru tu bukan rustic, dia adalah indikator kepada presence of iron 2 ion, Fe2 plus ion. Dia belum berkarat lagi. Tapi bukan Cu2 plus, bukan, dia iron tu. Sebab kita ada potassium hexacyanophrate 3. Bila ada potassium hexacyanophrate 3, bila ada Fe2 plus, dia akan tukar jadi warna biru. Bukan copper Ini adalah indikator of iron 2. Bila iron 2 presence, Fe2 plus ion presence, dia akan jadi warna biru. So, bila warna biru ada, itu adalah permulaan. Dia adalah the beginning of rusting to occur. Dia belum lagi rusting, tapi kita pakai Fe2 plus ni sebagai indikator sahaja, sebagai penunjuk sahaja. Sebab kalau rusting, dia sangat lama. Ya, dia adalah starting dengan Fe jadi Fe2 plus 2E tu. Okey. Sebab kalau kita nak tunggu rusting tu sangat lama, so kita pakai kaedah ini. Faham tak ni? Setakat ni okey tak lagi? Kita tak tunggu sampai dia rusting Kita tunggu dia release elektron sahaja ion. Okey, selain daripada warna biru,
agar solution ni juga tukar jadi warna pink. Okey, dia tukar jadi warna pink. Agar ni. Dia tukar jadi pink. Okey, tukar jadi pink. Okey. So, ada sebab dia. Nanti saya terangkan So, tukar warna pink sebab kita ada phenolphthalein ni. Phenolphthalein ni menunjukkan kalau warna pink. Okey. So, maksudnya agar tu dia jadi sedikit beralkali. Okey, warna biru tu indikator untuk warna biru tu adalah indicator of presence of Fe2+. Bukan indicator of rusting. Kalau kamu kata indicator of rusting, salah, Iman. Okey. Warna biru tu bukan indicator of rusting. Warna biru tu adalah indicator of presence of iron 2+. Itu saya nak cakap banyak kali. Dia belum rusting. Tapi kita gunakan presence of Fe2+ ion ni sebagai permulaan untuk rusting. Sebab kalau kita tunggu rusting tu lama sangat. Okay, so eksperimen ni kalau kita dalam beberapa, tak sampailah beberapa hari dalam beberapa minit pun, dalam 30 minit pun dah boleh nampak Okay, so kita dapati ini hasil dia Okay, ini kalau yang sebenar. Nanti kamu tengok dalam YouTube itu homework kamu nak tengok kat YouTube. Okay, so ini adalah kaedah dia. Okay, so yang ni setakat ni dia punya kaedah boleh kaedah ni kamu faham Okay. Okay, kalau kaedah dia faham. Okay. So kita tengok hasil dia. Okay, ni hasil dia. Kita tengok dekat Okay. So kalau kita compare kan, okay, kamu faham bahasa Melayu tak ada masalah Okay. So kalau kita tengok dalam tabung uji A, warna biru dia sikit. Tabung uji B, warna biru dia tak ada. Tabung uji C, warna biru dia banyak. Okay. So itu indikator, okay. Itu adalah macam penunjuk bahawa konon dia dalam kehidupan harian, kalau kehidupan harian dia akan berkarat sedikit kalau iron sahaja. Tapi kalau dia melekat dengan magnesium, dia langsung tak berkarat. Tapi kalau dia melekat dengan Cu, dia berkarat banyak Okay, so kita tengok. Yang warna Fe ni, warna merah jambu dia taknya ada sikit lah, sikit. Lepas tu, ini warna merah jambu dia banyak. Dan ini warna merah jambu juga. Gas pun banyak dengan sikit Okay, so saya akan terangkan ni. Okay, dengar betul Okay, are you ready? Ni nak dengar penerangan dia. Tadi kita dah tahu observation. Kita nak tengok penerangan dia pula. Okay. So, kita mulakan dengan tabung uji B Okay. Bila tabung uji A ni tabung uji B. Tabung uji A tadi tak ada kan? Tak ada kawan Okay. So, tabung uji B ni, magnesium kita tahu dia above iron in ECS. So, dia yang akan ionized. Okay, so ini adalah half equation dia. Dan tak ada pun Fe2+. Okay, so bila yang Mg2+ ion yang produce, Mg2+ ion does not react Mg2+ ions do not react with potassium hexasulfurate 3 ions. So tak adalah dark blue precipitate. So ini adalah dia punya observation dark blue precipitate. So tak ada. Dia absence of dark blue precipitate. Okay, dengar betul. Okay, kita tahu water. Water, dia ionized partially jadi H+ dengan OH-. Kamu tahu kan? Betul tak? Ini faham konsep ni. So, elektron ni akan diterima oleh hydrogen ion. So, 2H+ plus 2E produce hydrogen gas. Okay, so berlakulah reduction.
Okey, bila H plus ion ni dah react jadi hydrogen gas, sebab tu dekat dalam tabung uji tu ada bubbles. Bubbles tu datang daripada hydrogen gas. Okey. So, bila H plus ion are discharged, maksud discharge dia adalah daripada ion jadi molekul. Discharge. Dalam bahasa Melayu, discharge. Dalam agar tu adalah air lah. Kan air dia. Agar tu adalah air. Tapi dia pause dia. Dia jadi pejal. Jadi gel. Okay. So, agar tu adalah air. Okay. So, bila lah H plus ni dah berkurang, bilangan H plus dah berkurang sebab dah jadi hydrogen gas. So, hydroxide ion akan lebih banyak daripada hydrogen gas. So, hydroxide ion. Sebab mula-mula dia sama. Lepas tu, sebab H plus tu, dia terima elektron jadi H2. So, OH minus ni akan lebih banyak bilangan dia daripada H plus ions. So, bila OH minus lagi banyak, so hydroxide ion tu akan tukar phenolphthalein jadi pink color. Okey, faham tak dekat situ? Okey. So, warna pink pun ada. Okey. So, as magnesium is very electropositive, it ionizes fast, resulting in formation of large quantity of hydroxide ion. So, sebab tu bubbles dia paling banyak dekat tabung uji B. So, sebab dia cepat juga, the intensity of pink color pun high. Okay. Boleh tak setakat ni? Untuk ni. Sebab kamu dah baca, insyaAllah kamu faham kan? Potasium tak ada kaitan dengan potasium. Kita kena ingat potasium. Kamu punya ayat potasium tu saya rasa saya dah confuse. Okey. Kamu just kena ingat potasium hexacyanophoret 3 ni dia hanya boleh nampakkan dark blue precipitate kalau ada presence of Fe2+ ion. Sekarang ni Mg2+. So, hexacyanophoret ni tak ada reaction apa-apa dengan magnesium ni. Dia spesifik ni, Sharifah Khadijah. So, dia memang tak react. Okay. So, sekarang ni kita tengok pula effect of kalau less electropositive metal touch dengan iron. So, conclusion dia, ini conclusion So, conclusion dia, when iron is paired with more electropositive metal, the iron will not corrode or rate of rusting decrease. So, dia akan melambatkan pengaratan. Okay, kalau sampailah magnesium tu habis, barulah iron akan berkarat. Okay. So, next kita tengok pula dengan copper dengan iron pair. Okay. Iron ni, dia more electropositive than copper. So, dia yang akan ionize. Okay. So, dia akan jadi equation ni, Fe produce Fe2+ plus 2E. Okay. Sebab dia produce Fe2+ ni, sebab dia produce Fe2+ ion, okay, so dia akan react dengan potassium hexacyanophoret 3. So, menyebabkan dia form dark blue precipitate. Okay. So, sebab dia dah donate elektron, macam tadi, dia dah bagi elektron ni bagi dekat H+. Sebab dalam air ada H+ dengan OH-. So, H+ ni akan terima elektron jadi hydrogen gas. Okay. So, sekarang ni OH- yang akan lebih banyak sebab H+ dah berkurang. So, OH- ion ni menyebabkan phenolphthalein turn to pink. Bukan red, turn to pink. Tapi sebab dia lagi slow, dia punya
release of electron, sebab yang ni lagi slow daripada magnesium, sebab magnesium more reaktif kan, magnesium more elektropositif, dia cepat. Tapi sebab yang ni dia less reaktif daripada magnesium, so dia punya bilangan ataupun pink color dia tak kuat sangat macam magnesium tadi. Dia masih ada pink, tapi dia slow lagi color dia. Okay, so kesimpulan dia, iron when it is paired with less electropositive metal like copper, the rate of corrosion, the rate of rusting increases. Okay, dia rusting corrosion tu adalah untuk metal lain. Okay, setakat ni boleh tak? Setakat ni. Kenapa P dia tak kata sangat? Macam saya kata tadi, magnesium adalah lagi atas daripada iron. Dia lagi cepat donate elektron. Dia lagi reaktif ataupun dia lagi more elektropositif. So, lagi cepat. Tapi iron dia bawah daripada magnesium. Dia release juga tapi lagi slow daripada magnesium. Okay. So, settle. Okay, so sebab daripada sifat ni, okay, so daripada sifat ni, di mana bila kita lekatkan dengan more electropositive metal, iron akan prevent from rusting. So kita gunakan dalam kehidupan harian. So ini adalah underground pipe yang buat daripada iron. So in underground iron or steel pipes, blocks of magnesium are buried close to the iron and connected to the pipe by wire. So dia kena sentuh Kalau tak sentuh, tak ada efek. So dia kena sentuh. So wire tu just nak sentuhkan dengan magnesium dengan iron. Okay. So when magnesium metal is used up, it is replaced. So daripada kamu nak gantikan sepanjang bawah tanah tu, so senang kalau kita just gantikan magnesium ni sahaja. So bila lama-lama magnesium ni akan berkurang, so kita just gantikan sajalah. Tukar ni saja, tak perlu nak tukar satu tu whole underground pipe. Okay, faham tak untuk application yang underground pipe ni? Okay. Begitu juga dengan ship body of the ship ni, dia buat daripada iron. So instead of kita tukar ataupun kita kena jaga ship ni daripada rusting, lebih baik kita tampalkan zinc block. Okay, ni tak nampak sangat Kita tengok zinc block on ship. Zinc block on ship. Okay. Image. Okay. So macam ni. So ini adalah ship tu. Proper image in new tab. Okay. Ini besar sikit. Okay, ini kapal Ini dia punya propeller. Betapa besarnya kapal ni. Propeller ni besar macam ni Ini orang ni. Ini orang ni kecil Okay. So ini kalau kamu nampak ada beberapa blok tampal. Okay. Ada beberapa blok. So blok ni adalah daripada more electropositive metal daripada iron. So ini adalah zinc block. So instead of badan kapal tu berkarat, so zinc block ni yang akan korot. Dan lebih senang kalau bila dia dah berkurang, kita just tampal zinc block yang baru. Okay. Kenapa tak electroplate? Electroplate, kita kena electroplate the whole thing, banyak. Kena cover the whole thing. Kalau macam tin makanan tu, dia sikit je, kecil je. Tapi kalau macam underground pipe tu panjang, sepanjang berkilo-kilometer tu kau nak electroplate. Lagi mahal. Tapi kamu kena ingat kalau tu dicat tu, tapi kalau dia terkoyak dia punya cat tu habis kan. Okay, dia adalah prevention Okay, saya nak ingatkan bila dia
kita panggil galvanize. Bila dia touch dengan more electropositive metal, so more electropositive metal ni akan korod. Tapi kalau electroplate dia akan electroplate dengan less electropositive metal. Sebab kita belajar dalam bab 644 electroplate tu adalah electrolysis tu kita pakai elektrod yang macam copper dia bawah daripada iron. Silver di bawah daripada iron. Kita akan pakai less electropositive metal untuk coat dia. Okay, sebab yang atas tu tak boleh jadi elektrod. Kita pernah dengar tak magnesium elektrod? Tak pernah dengar kan? Kita tak pernah pakai. Untuk electroplating, kita akan electroplatekan dengan less electropositive metal. So tapi bila nak cover tu, kena cover betul-betul. Sampai tak boleh expose langsung iron. Bila dia macam sebab tu bahaya tin yang berkarat Tin yang berkarat, dalam dia iron, luar dia timah. Tapi kalaulah dia bengkok ataupun dia terpenyek sikit kan. So dia akan menyebabkan exposure of iron. Dia akan mendedahkan iron yang kat dalam tin tu. So lagilah cepat pengaratan berlaku. Faham tak ni? Okay. So electroplate ni saja bahaya. Kalau dia terdedah sahaja, terus dia berkarat banyak. Okay. Tak adalah rugi, tapi kena berjaga-jaga lah. Itu bahagian rugi ke tu, kena tanya orang yang berniaga. Okay. So kita tengok balik tadi. Sebelum ni kita dah belajar macam mana ways to control rusting of iron. Kita tak boleh halang, kita boleh control sahaja. Okay. So kita dah belajar, kita paint untuk elakkan yes, very good. Pengaratan masih berlaku, cuma nak elak saja, nak kurangkan sahaja. Okay. Rate dia. Okay. So paint ni dia akan elakkan oksigen daripada terkena iron. So kita boleh paint. Lepas tu kita boleh buat secara alloy. Okay, kita mixkan iron dengan other metal. So tak adalah berlaku pengaratan sebab dia dah jadi stainless steel. Okay, yang ini yang kita pakai konsep tadi tu. Kita galvanize the iron with more electropositive metal like zinc. Galvanize ni maksudnya kita sentuhkan iron dengan more electropositive metal. So biasanya magnesium atau zinc. Atau kita electroplatekan iron ni dengan kromium ataupun tin. Maksudnya kita nak halang iron ni daripada terdedah daripada oksigen. So itu adalah way to prevent iron. Electroplate tu sadur. Galvanize tu macam ni. Electroplate tu dia cover, dia kena coat betul-betul semua. The whole thing. Galvanize ni kita sentuh saja. Galvanize ni sentuh. Magnesium sentuh dengan metal, dengan iron. Tapi electroplate macam tin tu, macam can tu, dia buat daripada tin. So dia kena cover semua sekali. Macam sudu, kita cover semua electroplate tu. Tak boleh ada bahagian expose. Tak boleh. Kalau ada bahagian expose dia akan terus pengaratan yang sangat cepat. Yang reason kenapa tak pakai magnesium tu saya tak pasti. Mungkin magnesium lebih mahal daripada zinc, ataupun magnesium ni lagi cepat habis. Sebab magnesium dia more electropositive, dia cepat jadi ion.
Okay, so antara tu lah magnesium mahal ataupun kita nak kena gantikan banyak kali pula instead of zinc. Zinc dia lambat sikit nak ionize. Okay, saya rasa itu sahaja kot untuk hari ni. Saya nak kamu uh, digest betul-betul digest betul-betul eksperimen tadi. So homework kamu adalah tengok dekat YouTube macam mana eksperimen tadi tu. Okay, eksperimen tadi tu, the effect of other metals on rusty of iron. Okay, kamu hadam betul. Nanti saya cari quizzes berkaitan dengan corrosion ataupun berkaitan dengan rusty. Lepas tu kamu tengok, kamu faham tak konsep dia. So itu saja untuk hari ni, boleh? Walaupun macam sikit, tapi sebenarnya konsep dia kena hadam betul Lepas tu saya akan bagi link saya punya video juga. Okay? Itu saja. So boleh sambung tidur. Okay, bye. Annyeong.